Jejaran mengkudu berbias ke Suma, di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, di atas talian kita bersua. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya Amiza binti Aminuddin selaku moderator pada sesi kedua bagi pembentangan kajian tindakan Konvensyen Penyelidikan R&D dan Inovasi Pendidikan 2022 atau KONPI kali kedua tahun 2022 di saluran 6. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan barisan juri yang turut serta dalam sesi pembentangan kajian tindakan hari ini. Kita mulakan dengan yang pertama, Profesor Madya Dr. Fariza Putih Behak dari USIM dan yang kedua, Dr. Satira Ahmad dari IPGM. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama untuk mendengarkan pembentangan yang pertama dari kumpulan KMP Kuara yang diketuai oleh Muhammad Azri bin Pawante dari Kolej Matrikulasi Perlis. Kertas kajian mereka bertajuk Pengaplikasian Teknik Memori dalam Membimbing Pelajar Mengenal Pasti Jenis Kepencongan Squeeness untuk Taburan Data. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azri Pawante, pensyarah unit matematik Kolej Matrikulasi Perlis. Mewakili ahli kumpulan saya, Farzana Fauzi, Nurul Atikah Azmi dan Muhammad Firdaus Abdul Hamid akan membentangkan hasil kajian tindakan kami yang bertajuk Pengaplikasian Teknik Memori dalam Membimbing Pelajar Mengenal Pasti Jenis Kepencongan Squeeness untuk Taburan Data. Berikut merupakan kandungan pembentangan hari ini. Untuk pengetahuan semua, kepencongan squeeness diajar pada semester 2 pada subjek Matematik 2 AM025, topik Data Descriptions. Terdapat 3 jenis kepencongan iaitu simetri, kepencongan kanan dan kepencongan kiri. Berdasarkan refleksi penyelidik untuk topik Data Description pada semester 2 sesi 2020-2021, penyelidik mendapati semua pelajar tidak mempunyai masalah untuk mengenal pasti jenis simetri. Namun begitu, 40% pelajar tidak dapat mengenal pasti jenis kepencongan dengan tepat apabila mean dan mode mempunyai nilai yang berbeza, iaitu sama ada kepencongan kanan atau kepencongan kiri. Di sini, penyelidik akan menunjukkan 3 gambaran jenis kepencongan. Gambar pertama menunjukkan jenis kepencongan simetri di mana pelajar tidak mempunyai masalah untuk mengenal pasti jenis kepencongan ini kerana nilai mean dan nilai mode mempunyai nilai yang sama. Manakala gambar kedua pula menunjukkan kepencongan kanan dan gambar ketiga menunjukkan kepencongan kiri. Untuk kedua-dua jenis kepencongan ini, pelajar sering kali keliru untuk mengenal pasti jenis kepencongan kerana nilai mean dan nilai mode adalah berbeza. Kajian ini berfokus kepada masalah mengenal pasti jenis kepencongan, iaitu kepencongan kanan dan kepencongan kiri dengan menggunakan teknik memori. Memori merupakan singkatan kepada mean, ME, mode, MO dan skew to the right, RI. Secara matematiknya, mean lagi besar daripada mode menunjukkan kepencongan kanan. Kajian ini mempunyai satu objektif utama, iaitu menguji teknik memori
bagi mengukur keupayaan pelajar mengenal pasti jenis kepencongan skewness dengan tepat untuk taburan data. Kumpulan sasaran dipilih berdasarkan soalan 4 tutorial 2 di mana ketiga-tiga kelas diminta menjawab soalan berkenaan. Berdasarkan jadual yang ditunjukkan, terdapat 15 pelajar A6T1, 10 pelajar A6T2 dan 12 pelajar A6T3 yang gagal mengenal pasti jenis kepencongan dengan tepat bagi soalan berkenaan. Berdasarkan hasil dapatan ini, penyelidik bersetuju untuk memilih A6T1 sebagai kumpulan sasaran. Dalam paparan ini, kita dapat melihat hasil pemerhatian yang telah dijalankan melalui ujian pra kepada pelajar A6T1. Ujian pra tersebut mengandungi 2 soalan dan soalan tersebut telah diberikan melalui Google Form. Berdasarkan jadual ini, terdapat 12 pelajar berjaya mengenal pasti jenis kepencongan dengan tepat bagi soalan 1 dan soalan 2, manakala 11 pelajar gagal mengenal pasti jenis kepencongan dengan tepat bagi soalan 1 dan soalan 2. Seterusnya, dalam paparan ini, kita dapat melihat hasil pemerhatian yang telah dijalankan melalui ujian pasca terhadap pelajar yang sama. Ujian ini telah dijalankan selepas penyelidik menjalankan gerak kerja intervensi. Jadi, pelajar dapat mengaplikasikan teknik memori semasa menjawab soalan pasca. Ujian pasca juga mengandungi 2 soalan dan telah diedarkan melalui pautan Google Form. Berdasarkan jadual ini, terdapat 16 pelajar berjaya mengenal pasti jenis kepencongan dengan tepat bagi soalan 1 dan 18 pelajar bagi soalan 2. Manakala 7 pelajar gagal mengenal pasti jenis kepencongan dengan tepat bagi soalan 1 dan 5 pelajar bagi soalan 2. Keputusan ujian pra dan pasca dapat dirumuskan melalui jadual ini. Secara keseluruhannya, bilangan pelajar yang gagal mengenal pasti jenis kepencongan dengan tepat menurun. Bagi soalan 1, terdapat 11 pelajar yang gagal mengenal pasti jenis kepencongan dengan tepat bagi ujian pra dan berkurangan kepada 7 pelajar sahaja bagi ujian pasca. Soalan 2 mempunyai kecenderungan yang sama seperti soalan 1 di mana bilangan pelajar yang gagal mengenal pasti jenis kepencongan dengan tepat adalah 11 pelajar bagi ujian pra dan berkurangan kepada 5 pelajar sahaja bagi ujian pasca. Rajah ini menunjukkan perbandingan hasil ujian pra dan ujian pasca. Peratus pelajar yang gagal mengenal pasti jenis kepencongan menunjukkan trend penurunan bagi kedua-dua soalan. Bagi soalan 1, peratus pelajar yang gagal mengenal pasti jenis kepencongan menurun daripada 47.83% kepada 30.43%. Trend yang sama juga dapat dilihat bagi soalan 2 di mana peratus pelajar yang gagal mengenal pasti jenis kepencongan dengan tepat menurun daripada 47.83% kepada 21.74%. Secara keseluruhannya, maklum balas yang diterima setelah intervensi dijalankan adalah berbentuk positif. Untuk item pertama, 100% pelajar bersetuju ini kali pertama teknik memori didedahkan kepada mereka. Bagi item kedua pula, 100% pelajar menyatakan teknik memori membantu mereka mengenal pasti jenis kepencongan dengan mudah dan tepat. Bagi item ketiga, 91% pelajar menjadi lebih yakin dan selesa untuk menjawab soalan berkaitan jenis kepencongan. Sekian, terima kasih.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan kedua yang diketuai oleh Ling Yung Fu dari SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu dengan tajuk Plikus. Dipersilakan. Salam sejahtera, saya Cikgu Ling Yung Fu. Ini membentangkan tajuk kajian tindakan saya pada hari ini, iaitu penggunaan aplikasi Plikus dalam hasil penilaian pembelajaran murid Bahasa Melayu STPM semester 2. Penilaian hasil pembelajaran bagi setiap sesi pembelajaran dan pemudah caraan iaitu PDPC di dalam kelas adalah penting bagi mengumpul data tentang tahap penguasaan murid. Dalam abad ke-21 ini, teknologi digital memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran murid dan juga tanggungjawab guru. Pembelajaran bahasa Melayu juga akan menjadi lebih menarik jika melibatkan pelbagai kaedah terutamanya teknologi digital iaitu aplikasi Plikus. Guru selalu menghadapi kekangan masa untuk membuat penilaian secara manual, iaitu bertulis ataupun lisan pada akhir sesi setiap PDPC di dalam kelas. Selain itu, guru juga tidak dapat membuat rumusan tentang tahap penguasaan murid-murid secara menyeluruh dan secara langsung pada masa itu menggunakan penilaian secara manual. Bagi pihak murid, jika penilaian dilaksanakan secara lisan, mereka akan rasa kecewa jika guru mereka tidak sempat bertanya soalan kepadanya. Penilaian secara bertulis pula, murid tidak dapat tahu penguasaan atau pencapaian mereka jika guru tidak sempat mengemat jawapan mereka secara langsung pada masa itu. Murid terpaksalah menunggu sehingga sesi PDPC yang seterusnya. Fokus kajian dalam kajian tindakan ini adalah kekangan masa guru semasa dalam proses penilaian hasil pembelajaran murid. Kedua, masalah guru mengesan kekuatan dan kelemahan murid dalam proses PDPC semasa. Minat murid yang kurang semasa proses penilaian hasil pembelajaran murid. Objektif yang ingin dicapai melalui kajian ini ialah memudahkan guru memperoleh maklumat hasil pembelajaran murid, memudahkan guru mengesan kekuatan atau kelemahan murid, melihat persepsi minat murid terhadap keberkesanan pembelajaran interaktif berasaskan aplikasi Plikus. Dalam kajian ini, peserta kajian terdiri daripada murid-murid kelas tingkatan 6, semester 2/semester 3 A2, kohort 2022. Seramai 18 orang murid dalam kelas itu. Mata pelajaran yang terlibat ialah Bahasa Melayu STPM semester 2. Pemerhatian telah dibuat ke atas tingkah laku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian. Aspek yang telah saya perhatikan ialah pelibatan murid, respon murid, penguasaan murid dan hasil yang diperoleh oleh guru. Borang soal selidik digunakan untuk mengumpul maklum balas dan pendapat murid-murid tentang penggunaan aplikasi Plikus dalam penilaian hasil pembelajaran. Cara-cara penggunaan aplikasi Plikus. Pemerhatian atau dapatan kajian. Sebelum penggunaan aplikasi Plikus, guru tidak dapat menguji kesemua murid. Guru tidak dapat memberikan komen tentang keputusan penilaian hasil pembelajaran murid secara langsung. Murid kurang bermotivasi dan juga kurang bersemangat. Guru tidak dapat merekod dan refleksi dengan lebih tepat. Guru tidak dapat mengambil tindakan susulan kepada murid dengan serta-merta. Selepas penggunaan aplikasi Plikus, semua murid dapat melibatkan diri dalam penilaian hasil pembelajaran secara serentak. Keputusan penilaian hasil pembelajaran dapat diperoleh oleh murid-murid dan guru serta-merta pada sesi PDPC itu. Murid lebih bermotivasi dan bersemangat semasa penilaian hasil pembelajaran berlangsung kerana dapat mengetahui pencapaian mereka secara serta-merta. Guru dapat merekodkan refleksi dengan lebih tepat tentang penguasaan hasil pembelajaran murid pada sesi PDPC waktu itu. Guru juga dapat mengambil tindakan susulan kepada murid serta-merta tentang kelemahan mereka. Berikut merupakan maklum balas murid melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada murid-murid. Dalam pengkumpulan data-data, laporan maklum balas murid adalah seperti berikut. Kesemua murid bersetuju bahawa penggunaan aplikasi Plikus dalam penilaian hasil pembelajaran memberikan pengalaman baharu kepada mereka.
Penilaian hasil pembelajaran dengan menggunakan aplikasi PRICKERS adalah menyeronokkan bagi mereka. Selain itu, mereka juga dapat melibatkan diri dalam penilaian hasil pembelajaran yang menggunakan aplikasi PRICKERS. Minat murid bertambah apabila aplikasi PRICKERS digunakan dalam penilaian hasil pembelajaran. Murid juga lebih bersemangat kerana penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi PRICKERS. Berikut merupakan pendapat murid-murid tentang penggunaan aplikasi PRICKERS. Murid dapat menghilangkan bosan dan tidak mengantuk. Murid juga dapat melibatkan diri dan tidak rasa tercicir. Memudahkan guru mengesan bahagian pengajaran yang murid masih tidak fahami. Dan murid lebih berminat dan lebih bersemangat semasa proses penilaian pembelajaran mereka. Selain itu, aplikasi PRICKERS juga memudahkan guru memperoleh hasil pembelajaran murid-murid. Menjimatkan masa guru, menyeronokkan dan dapat menarik tumpuan dan perhatian murid. Kelemahan murid-murid terus dapat dikesan dan dibetulkan serta-merta. Terdapat peningkatan keputusan dalam hasil pembelajaran murid pada sesi PDBC waktu tersebut. Kesimpulan. Penggunaan aplikasi PRICKERS memang adalah berkesan pada murid dan guru dalam penilaian hasil pembelajaran setiap sesi PDBC. Perhatian dan minat murid dapat ditarik dengan melalui penggunaan aplikasi PRICKERS dalam proses PDBC. Suasana dua hala dapat diwujudkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid lebih seronok dan menghayati semasa menggunakan aplikasi PRICKERS kerana mereka bukan sahaja dapat melibatkan diri secara serentak semasa penilaian hasil pembelajaran berlangsung, tetapi juga dapat keputusan hasil pembelajaran serta-merta. Saya telah menyebarkan aplikasi PRICKERS ini melalui aplikasi media sosial, iaitu seperti WhatsApp, Telegram dan YouTube channel saya sendiri. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ketiga. Ketuanya iaitu Khairun Nisa Akmal binti Abdul Aziz dari Kolej Matrikulasi Kedah akan membentangkan kertas kajian bertajuk Penggunaan Teknik Let's Figure It Out untuk merubah perspektif pelajar bagi topik pengatur caraan. Dipersilakan.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan keempat. Dijemput Naga Lechemi, anak perempuan Sundralegan dari SJKT Gopeng dengan kertas kajian bertajuk Pengajaran Norma Baharu melalui YouTube Cikgu Lechemi dan kuis word wall untuk meningkatkan penguasaan murid-murid prasekolah. Dipersilakan.
teacher Nagale Chumi. B A ba ba. J for Jack. Jack. Ta va lay. Tavalay. Ta va lay. Tavalay. Okay, choose one card. Okay, what is this letter? C, very good. Yes, very good. C. D.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan kelima. Kumpulan ini diketuai oleh Nina Farina binti Syahzarin dari Kolej Matrikulasi Selangor. Kertas kajian mereka bertajuk Meningkatkan Kemahiran Peleraian Vektor dalam kalangan pelajar SDS Kolej Matrikulasi Selangor dengan menggunakan teknik CTSO. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan lain mewakili Kolej Matrikulasi Selangor. Pembentangan kajian tindakan kumpulan kami bertajuk Meningkatkan Kemahiran Peleraian Vektor dalam kalangan pelajar SDS Kolej Matrikulasi Selangor menggunakan teknik akronim CTSO. Kumpulan kami terdiri daripada Pensyarah Fizik KMS yang diketuai oleh saya, Nina Farina, dan dianggotai oleh Muhammad Izzat Iqbal, Siti Haidar dan Ziyati. Vektor konten adalah konten yang penting bagi subjek fizik, iaitu magnetik dan juga direction. Dan di matrikulasi mereka perlu belajar bagaimana untuk menerangkan vektor pada pasti X dan juga pasti Y dengan menggunakan konsep trigonometri. Di sini permasalahan bermula apabila mereka lemah dalam konsep trigo. Mereka keliru sama ada untuk menggunakan cos ataupun sin berdasarkan sudut yang diberikan. Oleh itu kami datangkan dengan teknik akronim CTSO, C untuk cos, T touch, S sin, O opposite. Akronim ini akan membantu pelajar untuk mengenal pasti formula bagi layan vektor di pasti X dan pasti Y. Akronim CTSO ini dituangkan dalam video animasi dan dimuat naikkan di YouTube agar dapat disebar luaskan dan dapat diakses oleh para pelajar pada bila-bila masa. Kepentingan kajian ini adalah untuk meningkatkan keupayaan para pelajar untuk menjawab soalan berkaitan dengan vektor dengan betul. Penguasaan konsep dalam vektor ini amat penting kerana ianya akan diguna pakai dalam topik akan datang. Pensyarah akan mengajar konsep dalam vektor dengan menggunakan konsep trigonometri. Pada mulanya, pelajar kelihatan yakin, namun apabila soalan diubah dan sudut diubah posisi, pelajar mula keliru dengan penggunaan kosin dan sin bagi persamaan vektor. Kajian ini dijalankan kepada pelajar S1 K2 T5. Mereka diberikan 6 soalan berkaitan dengan vektor dan kami dapati 40% pelajar gagal dengan mendapat markah kurang daripada 40. Ini menguatkan kami untuk meneruskan kajian kami agar dapat membantu pelajar untuk meningkatkan keberanian mereka untuk menjawab soalan berkaitan dengan leraian vektor dengan betul. Di sini adalah respon yang diberikan oleh para pelajar setelah membual selepas sesi pengajaran menggunakan teknik trigonometri. Pelajar kurang faham, pelajar keliru. Pelajar dah cuba tapi masih lagi tak faham. Okay, berdasarkan laporan kerja salun pelajar berdasarkan peperiksaan sesi 2020 dan 2021, kami dapati 50% pelajar KMS tidak dapat menerangkan daya kepada komponen X dan Y dengan betul. So, daya adalah vektor kuantiti lah. So, 80% pelajar tidak memberikan jawapan yang lengkap semasa menjawab soalan berkaitan daya paduan. Fokus kajian kami adalah kemahiran menyelesaikan soalan leraian vektor. Teknik mnemonik iaitu akronim CTSO yang diharapkan dapat mengukur keingatan dan membantu pelajar menentukan penggunaan sis dan kosin dengan tepat dan cepat. Okay, video penerangan menggunakan animasi CTSO dimuat naik di serang YouTube bagi memudahkan akses pada bila-bila masa. So, objektif khusus kajian kami adalah meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah leraian vektor dengan menggunakan teknik akronim CTSO. Objektif khusus kami ada dua, meningkatkan motivasi pelajar dan juga meningkatkan pecahan pelajar dalam menyelesaikan soalan leraian vektor menggunakan sin dan kosin dengan betul. So, soalan kajian kami pun ada dua. So, yang pertama adalah adakah teknik CTSO dapat meningkatkan motivasi pelajar dalam mempelajari leraian vektor dan adakah teknik CTSO dapat membantu meningkatkan pecahan pelajar dalam menyelesaikan soalan berkaitan leraian vektor. So, responden kajian kami adalah berdasarkan 3 praktikum. So, mereka adalah pelajar jurusan sains dari program STS bagi sesi 2022 dan 2023 di KMS. Pencapaian fizik mereka dan SPM adalah cukup kurangnya C. So, pecahan jantina dan pecahan bangsa ada di sini. Okay. Kajian kami dijalankan dengan pensyarah mengajar topik leraian vektor menggunakan konsep trigonometri dahulu. So, selepas tamat pengajaran, pelajar diberikan 6 soalan ujian pra berkaitan leraian vektor. Semasa proses pelajar menjawab dan proses pengajaran, pensyarah akan membuatkan pematahan ke atas pelajar berdasarkan 3 kriteria lah. So, mimik muka, gerak badan dan juga respon pelajar. Ini adalah soalan ujian pra yang diberikan kepada para pelajar. Kemudian pelajar diminta untuk menonton video animasi CTSO di YouTube. Pautan diberikan oleh pensyarah menggunakan telefon bimbit masing-masing. So, kemudian mereka sekali lagi diberikan ujian post yang mengenai 6 soalan yang sama seperti ujian pra. So, ujian pra dan post ini telah mendapat kesangkadungan oleh pensyarah kerana unit fizik KMS. So, selepas CTSO diperkenalkan, pensyarah sekali lagi buat pematahan terhadap pelajar. So, mereka kemudiannya diberikan soal sidik melalui medium Google Form bagi mengukur tahap motivasi mereka dengan pengenalan CTSO. Ini adalah beberapa soal sidik yang diberikan.
So, instrumen digunakan bagi muka objektif khusus pertama dan untuk menjawab soalan kajian pertama adalah pemerhatian pesyarat dan juga soal selidik. Manakala instrumen digunakan bagi muka objektif khusus kedua dan untuk menjawab soalan kajian kedua adalah pemerhatian pesyarat dan adalah ujian pra dan pos. Berikut adalah hasil soal selidik yang diberikan kepada para pelajar. Selepas pengenalan teknik CITISO, majoriti bersetuju bahawa CITISO meningkatkan motivasi mereka untuk mempelajari teorem vektor dan CITISO membantu mereka untuk menyelesaikan masalah teorem vektor. Ini menunjukkan objektif khusus kajian pertama telah tercapai. Analisis komponen alfa telah dijalankan dan mencapai nilai 0.909 dan berdasarkan tinjauan literature sebelum ini mendapati soalan yang digunakan menepati kajian yang dijalankan. So, berdasarkan pemerhatian pesyarat, kami dapati sebelum pengenalan CITISO, keseluruhannya pelajar kelihatan tertekan dan mengambil masa yang panjang untuk menjawab soalan pra. Selepas menonton video CITISO, dapati gerak badan pelajar lebih bertenang dan riak muka mereka lebih yakin semasa menjawab ujian pos. Hasil daripada pemenangan taraf kecemerlangan pelajar berdasarkan ujian pra dan pos menunjukkan peningkatan daripada hanya 86% pelajar mencapai taraf cemerlang hingga ke 100%, iaitu peningkatan hampir 12 kali ganda. Hasil analisis pemenangan peratusan markah min menggunakan aplikasi SPSS dapati peratusan markah pos meningkat kepada 92.14% daripada 44.29%. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 47.85%. Dengan 95% jurat keyakinan iaitu 40.08 dan 50.63. Hasil dapatan dikuatkan lagi dengan analisis ETA, skuad statistik yang mendapat nilai 0.34 yang mana ianya lebih daripada 0.6 menunjukkan teknik integrasi CITISO ini memberi kesan yang besar terhadap pencapaian pelajar. So, objektif kajian yang kedua telah tercapai dan menjawab soalan kajian yang kedua. So, kekuatan kajian kami adalah CITISO mudah difahami dan diingati. So, pelajar dapat menentukan penggunaan kosin dan sin dengan tepat. Pelajar lebih berkeyakinan dan memotivasi dalam mempelajari subjek fizik. So, kami wajar meneruskan kajian ini ke gerun kedua dengan penambahbaikan dengan mengaplikasi ekonomi CITISO ke topik-topik lain dalam subjek fizik dan video penerangan CITISO ini ditambah baik dengan menambah lagi animasi dan membuat model berdasarkan CITISO. So, kesimpulannya, objektif kajian ini tercapai. So, penggunaan teknik CITISO membantu pelajar meningkatkan kemahiran pelajar dalam menjawab soalan vektor dan pelajar yakin untuk menjawab soalan vektor dengan betul dan memotivasi tinggi untuk mempelajari fizik. Sekian, terima kasih.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan ke-6. Dijemput Ketua Kumpulan Pak Chun Ho dari Kolej Matrikulasi Labuan dengan kertas kajian bertajuk Inovasi Animasi Fizik, topik Projectile Motion ke arah pembelajaran bermakna merentas 3 buah kolej matrikulasi. Dipersilakan. Okay, salam sejahtera dan terima kasih saya ucapkan kepada bahagian matrikulasi kerana memberi peluang untuk kumpulan kami membentangkan kertas pendidikan yang bertajuk Inovasi Animasi Fizik, topik Projectile Motion ke arah pembelajaran bermakna merentas 3 buah kolej matrikulasi. Nama kumpulan kami ialah Physics Adore yang bermaksud Passions for Physics. Okay, pendahuluan. Kertas pendidikan kami adalah berdasarkan tema utama konvensyen tahun ini iaitu pembelajaran bermakna, di mana berdasarkan Fullen dan Scott tahun 2014, pembelajaran bermakna ini terdiri daripada 6C. Okey, so berikutnya merupakan refleksi pengajaran. Ramai pelajar telah melakukan kesilapan. So di sini telah menunjukkan kesilapan-kesilapan yang biasa dilakukan oleh pelajar, ya, hasil daripada analisis dokumen. Dan di sini ialah fokus kajian kami. Okay. Kami hanya fokus kepada SP015, topik Kinematics of Linear Motion, subtopik Projectile Motion. Okay. Objektif kami ialah pelajar dapat menguasai subtopik Projectile Motion ini. Okay. Dan objektif khusus kami ialah pelajar dapat menerangkan 3 ciri utama iaitu vektor hal laju, vektor pecutan dan vektor sesaran dalam pergerakan projektil. Okey, kumpulan sasaran kajian kami ialah 30 orang pelajar. Dan 30 orang pelajar ini datang daripada 3 kolej matrikulasi. Pelajar modul 2 sahaja. Pencapaian mereka adalah sederhana. Okey, perancangan dan pelaksanaan tindakan. Okey. So, model kajian tindakan kami menggunakan model Chemist and McTaggart yang terdiri daripada 4 peringkat. Kami telah menjalankan 2 kitaran, di mana kitaran pertama kami hanya memberi video animasi. Lepas tu kami buat kitaran kedua, di mana kami memberi animasi fizik beserta dengan perbincangan kumpulan. Untuk menghasilkan intervensi animasi fizik ini, saya telah menggunakan perisian Adobe Animate. Inilah nota kuliah, banyak perkataan. Gambar pun tidak bergerak, gambar yang statik. Pelajar, dia rasa stres, dia tidak faham. So, apa kata kita ubahkan gambar yang tidak bergerak ini kepada benda ini? Okey. Gambar yang bergerak-gerak dan menarik. Satu gambar tadi telah tercerai kepada 3 animasi yang berbeza. Animasi vektor hal laju, animasi vektor pecutan dan animasi vektor sesaran. Okey, dan intervensi kami adalah ke arah pembelajaran bermakna. Pelajar melibatkan diri dengan aktif dalam perbincangan kumpulan melalui Telegram channel, dan guru tidak mengajar apa itu konsep projectile motion, tetapi hanya membimbing pelajar memahami animasi melalui soalan bimbingan. Pelajar membina pemahaman sendiri dengan memerhati animasi yang mampu menerangkan konsep sendiri. Okey. So kami meletakkan animasi fizik ini dalam bentuk video YouTube, Canva, dan di situ ada soalan bimbingan. Kami juga sudah mencipta live worksheet Canva. Okey, kami membuat pemerhatian kepada perbincangan kumpulan semasa dalam Telegram channel. So di sini perbincangan kumpulan itu memang rancak, ya. 68 komen.
Okey, kami juga membuat analisis dokumen pada skrip jawapan pelajar ujian POS. Dan kami dapati pelajar menjawab dengan cemerlang. Dan inilah kami dapati berdasarkan daripada masalah isu pelajar tadi. Sekarang sudah selesai. Analisis markah yang dibuat daripada ujian pra ke ujian POS, di mana markah sudah menaik sebanyak 22 markah ya, daripada 67 kepada 89 ya. Okey, kami telah menjalankan temu bual dengan pelajar. Ada 7 pelajar telah memberi komen yang positif. Dia juga boleh visualize how the concept actually work. Okay? He want to see more in other chapters. The animation already explains the concept. You see that? Because not of us can imagine. Fizik ini dia banyak konsep yang abstract. So dia perlukan animasi yang bergerak ini supaya senang untuk mereka imajinasi. Okay, refleksi dan kesimpulan. Daripada analisis dokumen, pelajar dah jawab semua soalan dengan betul. Daripada soalan konsep, pelajar telah dapat menerangkan 3 vektor laju, pecutan dan sasaran dengan tepat, dengan betul. Dan daripada pemerhatian, kami dapati pelajar melibatkan diri secara aktif dalam perbincangan. Daripada tadi, you nampak ada 57 komen, 63 komen. Mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Dan daripada temu bual, kami dapati tadi pelajar cakap animasi itu boleh bantu mereka visualize. Animasi itu mampu menerangkan konsep. Dan animasi sangat menarik. Very easy to understand. Senang untuk faham. Boleh faham dalam sekelip mata. Pensyarah jadi facilitator sahaja. Pensyarah langsung tidak mengajar konten projector motion. Dengan soalan bimbingan itu, pelajar memerhati animasi fizik itu sendiri dan membina pemahaman sendiri terhadap projector motion. So kajian kami memang telah melibatkan kesemua 6C pembelajaran bermakna Fullen dan Scott ini. Cadangan kajian kami berdasarkan apa yang diminta oleh pelajar. Ramai yang harap boleh nampak lebih banyak animasi fizik untuk tajuk-tajuk atau topik-topik yang lain. Dan berikutnya merupakan hasil ciptaan animasi untuk topik-topik yang lain. Sebenarnya banyak lagi animasi yang boleh dibuat. Sekian sahaja pembenaran kami. Terima kasih.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ke-7. Ketuanya iaitu Hamimah binti Ibrahim dari Kolej Matrikulasi Selangor akan membentangkan kertas kajian bertajuk TP Rules, meningkatkan kemahiran menggunakan formula Power Rules melalui laman web Live Worksheets dalam kalangan pelajar matrikulasi. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan kumpulan RHKMS dari Kolej Matrikulasi Selangor yang terdiri daripada Hamimah binti Ibrahim dan Rohani binti Ishak. Tajuk kajian tindakan kami adalah TP Rules, meningkatkan kemahiran menggunakan formula Power Rules melalui laman web Live Worksheet dalam kalangan pelajar matrikulasi. Topik differentiation merupakan topik yang dipelajari semasa semester 2 Matematik Sains DM 025. Terdapat 3 langkah utama di dalam formula Power Rules. Kaedah ini iaitu TP Rules diperkenalkan bagi memudahkan pemahaman pelajar dalam menggunakan formula tersebut. Terdapat 3 langkah utama yang perlu pelajar lakukan untuk membuat perbezaan menggunakan formula Power Rules, iaitu yang pertama, mendarab kuasa N, seterusnya kurungan kuasa dikurangkan 1 dan membezakan fungsi di dalam kurungan. Disebabkan ada banyak langkah, pelajar mudah untuk lupa setiap langkah-langkah tersebut. Ini dapat diperhatikan melalui jawapan tutorial dan kuis 1, di mana hampir 50% orang pelajar mendapat markah di bawah 50. Ini amat membimbangkan saya. Justru itu, saya telah memikirkan satu kaedah untuk meningkatkan kemahiran pelajar menggunakan formula ini. Fokus kajian adalah untuk meningkatkan kemahiran menggunakan formula Power Rules, berbantu kepada ABM TP Rules dan menyelesaikan latihan melalui laman web interaktif Live Worksheet. Objektif kajian ini adalah untuk pelajar dapat melengkapkan kesemua 3 langkah di dalam formula Power Rules, iaitu dapat menyatakan nilai N, membezakan fungsi di dalam kurungan dan fungsi di dalam kurungan dikurangkan kuasa sebanyak 1 dengan betul. Pelajar juga dapat meningkatkan kemahiran dalam menyelesaikan soalan menggunakan teknik TP Rules dengan betul. Kumpulan sasaran adalah seramai 10 orang pelajar yang terdiri daripada 4 orang pelajar lelaki dan 6 orang pelajar perempuan. Sini saya ingin bercerita sedikitlah tentang alat yang telah kami cipta untuk kajian tindakan ini. Kami beri nama sebagai TP Rules. Okay, ini TP Rules. Kenapa TP Rules? T untuk triangle. Bentuk dia segitiga. Kenapa segitiga? Sebabnya saya telah menyenaraikan 3 langkah utama di setiap bucu ini yang perlu pelajar ingat. Dan di belakang ini saya lekatkan dengan magnet supaya pensyarah mudah untuk tampal di whiteboard. Okey, contoh soalan ini. Y bersamaan dengan 3x kuasa 2 tambah 4 kurungan kuasa 5. Jadi pelajar perlu membezakan fungsi ini. Dengan mengikut senarai yang saya sediakan di sini pelajar perlu meletakkan nilai N yang pertama. Yang kedua, di sini kurungan tersebut, apa-apa nilai di dalam kurungan, kuasa berkurang 1 di dalam dan untuk bahagian bucu ini membezakan sebarang fungsi di dalam kurungan tersebut. Untuk aktiviti kedua, iaitu aktiviti drag and drop, pensyarah telah menyediakan terlebih dahulu latihan pengukuhan kepada pelajar. Untuk menjadikannya lebih menarik dan interaktif, pensyarah telah menggunakan laman web Live Worksheet untuk menjadikan latihan tersebut dalam bentuk aktiviti drag and drop. Untuk laman web ini, pelajar perlu login dan memasukkan kata laluan yang telah diberikan oleh pensyarah. Setelah selesai menjawab kesemua soalan, markah akhir pelajar akan dipaparkan. Mencapai objektif yang pertama, kumpulan kami telah membuat ujian pra dan ujian pos untuk melihat adakah terdapat peningkatan markah berdasarkan dari kedua-dua ujian tersebut. Selain itu, ujian T bersandar digunakan untuk menilai adakah objektif pertama dapat dicapai memandangkan pengkaji akan memberikan ujian pra dan ujian pos untuk pelajar yang sama. Untuk
Untuk objektif kedua pula, pengkaji telah menggunakan instrumen temu bual dan pemerhatian dari segi tingkah laku pelajar di dalam kelas untuk menentukan sama ada objektif kedua dapat dicapai atau tidak. Untuk penerangan perubahan melalui ujian pra dan ujian pos, latihan di laman web live worksheet, pemerhatian pensyarah dan temu bual pelajar bersama pensyarah bersama pelajar, melalui TP Rules, pelajar dapat melengkapkan kesemua langkah di dalam formula Power Rules. Dan seterusnya, gabungan bersama elemen teknologi dapat meningkatkan kemahiran pelajar menjawab soalan differentiation terutamanya dalam subtopik Power Rules.
Kita teruskan dengan pembentangan dari kumpulan ke-8 iaitu kumpulan terakhir bersama Ketua Kumpulan Siti Munirah binti Muhammad dari Kolej Matrikulasi Kedah. Kertas kajian mereka bertajuk Penggunaan Getap untuk meningkatkan tahap kemahiran menyelesaikan masalah topik direct current dalam kalangan pelajar matrikulasi. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kolej Matrikulasi Kedah akan membentangkan satu kertas kajian yang bertajuk Penggunaan GAT-App untuk meningkatkan tahap kemahiran menyelesaikan masalah topik direct current dalam kalangan pelajar matrikulasi. Kami daripada kumpulan Smart Intellectual Ventures yang terdiri daripada Puan Siti Munirah binti Muhammad, Dr. Azlina binti Mazlan dan Cik Asma binti Ahmad. Subjek fizik merupakan subjek teras jurusan Sains Hayat dan Sains Fizikal program matrikulasi. Direct current merupakan salah satu topik yang diajar pada semester 2 dan menyumbangkan markah tertinggi dalam PSPM 2. Tempoh mengajar fizik selama hampir 15 tahun memberikan pengalaman kepada pengkaji dalam mengenal pasti kelemahan pelajar terhadap topik direct current. Pelajar didapati sering kali mengalami kesukaran untuk mengenal pasti susunan resistor yang digunakan sama ada secara sesiri ataupun selari. Hal ini memberi kesan kepada penyelesaian masalah untuk mendapatkan nilai current dan voltage 1 liter. Pembelajaran melalui permainan digital menjadikan pelajar berasa seronok serta dapat meneroka ilmu baru dan seterusnya dapat meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah. Refleksi PDP yang lalu. Refleksi kendiri pensyarah. Terdapat banyak subtopik dalam topik direct current yang mana pelajar perlu memahami konsep asas terlebih dahulu. Pelajar perlu mengenal pasti susunan resistor dalam liter sama ada sesiri ataupun selari. Berdasarkan pemerhatian di dalam kelas, didapati bahawa lebih daripada 50% pelajar tidak dapat menjawab soalan secara lisan dan bertulis dan juga tidak dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan direct current dengan baik. Berdasarkan kepada tinjauan awal yang telah dilakukan melalui sesi temu pual bersama pelajar, kami mendapati bahawa ini adalah merupakan beberapa luahan pelajar yang kami perolehi. Selain daripada luahan-luahan ini, pelajar juga tidak dapat menganalisa maklumat daripada soalan serta kurang motivasi. Topik ini dirasakan sukar kerana mereka tidak dapat memahami konsep yang baik dan mereka mudah merasa bosan untuk mempelajari topik ini. Berikut adalah merupakan contoh jawapan yang diberikan oleh pelajar melalui kuis yang kami laksanakan. Justru, bagi kami adalah amat perlu untuk menyediakan dan menggunakan medium PDP yang lebih menarik dan senang diterima oleh pelajar untuk cuba mengatasi masalah ini. Kajian ini memfokuskan kepada topik direct current yang melibatkan liter yang disusun secara sesiri dan selari untuk mencari nilai efektif resistance, current dan voltage. Objektif kajian secara umumnya adalah untuk mengenal pasti penggunaan strategi pengajaran berbantukan GAT-App dalam meningkatkan tahap kemahiran pelajar untuk menyelesaikan masalah topik direct current. Secara khususnya, kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar mengenal pasti liter yang disusun secara sesiri dan selari, menggunakan formula yang tepat untuk liter sesiri dan selari, mengira dan memberi jawapan yang betul untuk susunan liter sesiri dan selari. 18 orang pelajar terlibat dalam kajian ini, yang mana mereka terdiri daripada 3 pelajar lelaki dan 15 pelajar perempuan. Pelajar-pelajar ini memperoleh grade B dan ke bawah dalam PSPM 1 dan mereka adalah daripada jurusan Sains Fizikal dan Sains Hayat, program SDS dan SES. Pelajar-pelajar ini dipilih daripada kesemua kelas yang berada di bawah seliaan 3 pensyarah iaitu Dr. Azlina, Puan Siti Munirah dan Cik Asma.
Rajah yang dibentangkan merupakan perancangan dan pelaksanaan tindakan untuk tempoh 3 minggu. Selepas tinjauan awal dilakukan, pengkaji menjalankan intervensi menerusi bengkel teknik penyelesaian masalah yang memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai pemarkahan dan cara menyelesaikan soalan. Pelajar kemudiannya diberikan ujian dan markah diambil. Berdasarkan kepada pemerhatian analisis ujian tersebut, masih terdapat pelajar yang berada dalam kategori lemah. Oleh itu, pengkaji menjalankan intervensi kedua yang menggunakan aplikasi permainan digital GetApp. Ini merupakan kitaran satu, iaitu bengkel yang dijalankan. Pembelajaran yang dijalankan adalah secara face-to-face dengan menerangkan kaedah menjawab, pelbagai susunan lita digunakan dan penerangan adalah secara langkah demi langkah. Ini pula adalah kitaran yang kedua, iaitu menggunakan GetApp. Pembelajaran adalah secara permainan digital yang menggunakan karakter robot terkenal Transformer, mempunyai 5 aras kesukaran dan menggunakan aplikasi percuma Genially. Okey, berikut adalah paparan utama permainan digital tersebut. Dan ini adalah contoh-contoh soalan objektif dan paparan jawapan betul atau salah serta bagaimana mendapatkan clue permainan digital tersebut. Pemerhatian. Jadual 1 menunjukkan skor yang diperolehi oleh pelajar dalam ujian pra, ujian pasca 1 dan ujian pasca 2. Pelajar yang mendapat skor 8 hingga 10 markah telah meningkat kepada 100% dalam ujian pasca 2. Manakala pelajar yang mendapat skor 0 hingga 4 markah telah berkurang kepada 0% pada ujian pasca 2. Jadual 2 pula menunjukkan min skor pelajar pada ujian pra, ujian pasca 1 dan ujian pasca 2. Min skor menunjukkan perubahan yang positif, iaitu peningkatan kepada skor penuh 10 markah. Peningkatan yang ketara ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan kemahiran penyelesaian masalah direct current yang amat ketara dalam kalangan pelajar. Refleksi dan kesimpulan. Hasil perbincangan antara pengkaji dapat disimpulkan bahawa pelajar berupaya menjawab soalan dengan lebih baik. Pembelajaran dalam bentuk permainan digital dapat meningkatkan keseronokan belajar, memandangkan pelajar hanya perlu menggunakan telefon pintar yang boleh diakses tanpa mengira tempat dan masa. Kekuatan kajian ini adalah pengkaji menggunakan pendekatan pengajaran yang selari dengan situasi dan keadaan semasa yang mempunyai kekangan terhadap pembelajaran secara bersemuka. GetApp dilihat dapat memberikan pembelajaran kendiri dan latihan yang baik kepada pelajar. Penggunaan permainan digital berupaya meningkatkan kemahiran kritikal pelajar dalam penyelesaian masalah untuk mencapai objektif pembelajaran. Kelemahan permainan digital ini adalah di mana jawapan akhir yang ditetapkan tidak mempunyai julat jawapan yang mengakibatkan pelajar tidak dapat jawapan yang dikehendaki. Jawapan akhir pelajar mungkin berbeza dari segi titik perpuluhan. Walaupun begitu, pelajar dilihat positif untuk memastikan mereka dapat menyelesaikan permainan tersebut. Penambahbaikan akan dilakukan untuk memastikan masalah ini dapat diatasi dan lebih ramai pelajar akan mendapat faedah daripada permainan digital ini.
Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Tahniah diucapkan kepada para pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian mereka. Maka, berakhirlah sudah sesi kita pada hari ini. Majlis akan berehat sebentar dan akan bersambung lagi pada sesi seterusnya. Sekian, terima kasih.